Dalam resolusi paling banyak yang kami menerima pertanyaan daripada seorang isteri adalah bagaimana nak bercakap dengan suami, bagaimana nak ajak suami berbincang, macam mana nak tegur suami. Suami tak bercakap, diam. Diam tu bukan diam biasa. Diam tu kalau macam pokok tu, dia lebih diam daripada pokok. Kalau pokok tu ada angin, dia bergoncang. Dia goyang kan. Ini ada angin, ada ribut, dia tetap kekal kat situ. Sebelum kita nak bercakap dengan suami ataupun bercakap dengan pasangan kita lah, mudahnya kita kena bercakap dengan Allah dulu. Sebelum kita bercakap dengan suami, sebelum kita tanya pada suami, sebelum kita persoalkan kenapa suami tak nak cakap dengan kita, cuba kita tanya dengan diri kita, kita pernah tak bercakap dengan Allah? Allah kan yang jadikan suami tu, Allah kan yang ciptakan hati dia. Takkanlah suami sebaik-baik ciptaan Allah yang Allah berikan kepada isteri, yang boleh membuatkan seorang isteri tu ke syurga adalah suami, yang boleh membuatkan isteri tu berjalan dalam setiap kesakitan dan ujian tu adalah suami. Allah bagi suami ke isteri ni semata-mata untuk membina syurga dia, maka takkanlah Allah tak ada cara, takkan Allah tak mengajarkan kita cara sebagai isteri bagaimana nak bercakap dengan suami. Maka kalau kita nak bercakap dengan suami, kita kena bercakap dengan Allah dulu. Bangun malam, di sepertiga malam tu bangun, minta dengan Allah, Tuhan, aku tak tahu nak bercakap dengan suami macam mana. Tuhan, aku dah bercakap dengan suami ni, aku dah minta dia nak berbincang, tapi suami buat tak tahu je. Cakap tu dulu dengan Allah, luahkan semuanya dengan Allah, doakan kesalahan suami tu ke dekat Allah. Sebab apa? Sebab kita meminta kepada Allah yang menciptakan suami, bukan kita. Suami tu dia datang kepada kita. Bila kita berkahwin, suami tu terus datang. Kita bukan yang mencipta suami, kita bukan yang mereka suami, kita bukan orang yang mendapatkan suami, tak. Semua tu Allah yang bagi. Kita berbalik minta dengan Allah, bercakap dengan Allah. Kemudian selepas itu kita terus bercakap dengan suami. Dan bila bercakap dengan suami, sebagai manusia, kita suka macam mana orang cakap dengan kita. Katalah orang cakap baik-baik, awak ni kan, awak ni suka tak? Suka. Maka kalau kita suka orang cakap macam tu dengan kita, kita kena cakap dengan suami macam tu. Walaupun suami tu memang tak bercakap dengan kita, keras macam tu, tapi itu kita tak boleh jadikan sebagai alasan untuk kita bentak dia, kita marah dia, kita paksa dia. Kita suka tak macam tu? Kita pun tak suka. Maka terus belajar cakap baik-baik. Okey, kalau suami tak nak cakap lagi, tak apa, bercakap dengan Allah lagi. Sehingga walaupun sampai bila-bila suami tu tak nak bercakap, tapi kita dapat peluang untuk bercakap dengan Allah. Allah akan campakkan rasa tu dekat suami. Suami akan rasa macam, sebenarnya aku tak elok macam ni. Suami dengar, suami tahu, tetapi disebabkan ego, maka dia tak nak bercakap. Maka kita bercakap dengan Allah, Allah sendiri akan bolakkan hati suami. Sebab tu nak bercakap dengan suami, nak bercakap dengan pasangan kita, kita kena bercakap dengan Allah. Banyakkan bercakap dengan Allah, minta dengan Allah. Dan kita bila bercakap dengan suami, jangan seolah-olah kita ni suami. Cuba kita cakap dengan diri, abang, saya nak bincang dengan abang boleh tak? Tak apalah, saya tak nak bincang, tak apa. Okey, tak apa. Esok cari lagi. Macam mana yang cakap dengan suami? Oh, kena masak dulu kot. Masak hidang air. Abang, kalau nak bincang boleh? Tak nak, saya tak ada apa nak bincang lah. Pergi. Sekalipun berlaku macam tu, kita tak pernah putus asa, sebab kita rasa seolah-olah sebenarnya kita sedang bercakap dengan Allah. Dan setelah kita bercakap dengan Allah, Allah akan bercakap dengan suami melalui ujian, melalui apa yang akan suami lalui. Dan insya-Allah satu hari nanti suami akan bercakap dengan kita, suami akan balas soalan kita, suami akan tenang datang kepada kita. Bila sampai kita tak pernah putus asa dengan Allah.